Ni. Jadi orang dah tertengok baru dia tunjuk benda. Itu bahasa Arab, bahasa ilmiah. Macam tu juga ni. Antum tu kamu. Tapi supaya cari perhatian dulu. Panjang pula tu. Antum. Kamu ni. Ketahuilah kamu ni. Ingatlah kamu ni. Antum. Kamu. Haula adalah mereka-mereka yang atau orang-orang yang tud'auna litunfiqu fisabilillah. Adalah orang-orang yang bangsa diajak tud'auna, dakwah. Asal katanya dakwah. Tud'auna, kamu diajak untuk berinfak fisabilillah. Faminkum may yabkhal. Tapi ada di kalangan kamu yang bakhil, kedekut. Ingatlah. Dari mana kata ingat tu lah? Ingat ni bahasa Arabnya uzkur. Uzkuru, tapi tak ada situ uzkuru. Jadi dari mana datang ingatlah tu? Tadi itulah. Ingatlah, kamu ni orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu, untuk berinfak. Cerita ni kan cerita perang kan? Surah Muhammad ni, di antara isi dia adalah mengajar macam mana berperang, mengajak berperang. Jadi bila ada peperangan perlu kepada infak. Tengoklah orang dulu tuan-tuan. Dia berperang, dia menggadai batang leher, dia pula berinfak lagi. Itu adalah tak berperang, tak berimpak pula lagi. Lagilah parah. Jadi ayat ni kena kepada kamu lah. Kita ni lah. Antum. Kamu ni sebenarnya haula adalah orang-orang yang tud'auna litunfiqu fisabilillah. Kamu ni diajak, diseru untuk berinfak fisabilillah. Untuk menafkahkan sebahagian hartamu fisabilillah. Cuma perangai kamu ni bila bab cerita infak, faminkum may yabkhal. Sebahagian kamu ada yang bakhil. Termasuklah kita ni kan. Alhamdulillah. Bila kita beriman, kita lah nombor satu ni kan. Tapi bila cerita sedekah, berinfak, macam mana sambutan kita? Kurang-kurangnya sejuk. Tidak pun tak nak terus habis sejuk. Itu biasa. Sebab kita sembahyang rajin, buat free kan. Air free, masjid free, aircon ada, tak bayar pula tu. Jadi semua selesa. Air banyak, curah-curah. Tapi cuba macam orang agama lain tu sembahyang, nak bawa buah itu, buah ini. Mau kan kalau kita lah dibuat macam tu, mau tak sembahyang tu. Kalau nak sembahyang beli buah. Payah. Ni free pun kalau tak sembahyang. Okey, taruhlah. Berimanlah kita. Kamulah yang orang-orang yang beriman ni. Tapi bila diajak untuk infak, faminkum may yabkhal. Na'udzubillah. Maka sebahagian kamu ada yang bakhil, tak nak bagi, berat nak bagi. Ni sifat ini sepatutnya tak ada. Ya, kalau bab beriman kan memang kita beraku beriman, tapi bila bab sedekah kita kurang. Jadi dalam surah Al-Munafiqun tu, ciri-ciri orang munafik tu, selepas disebut sifat-sifat orang munafik, selepas tu ajak pada berinfak. Berinfaklah kamu apa yang Allah beri kepada kamu tu diinfakkan sebelum datang hari kematian kamu. Bila datang hari kematian tu, maka barulah nanti dia bercita-cita yang dia nak balik kejap, nak sedekah. Jadi tuan-tuan, kita ni bukan balik sekejap, lama di dunia ni lagi. Jadi berinfaklah. Ya, sebab infak ni, salah satu nama infak ni sedekah. Sedekah tu sedekah lah. Apa sedekah? Sadaqallahul azim. Apa makna dia? Benar. Jujur. Jadi tanda jujur kita dalam agama ni, jujur kita beriman dengan Allah, betul iman kita kepada Allah, salah satunya sedekah. Tunjukkan sedekah.
benarnya kita beriman. Tanda kita jujur, tanda kita betul-betul beriman, sedekah. Dengan sedekah. Dan sedekah ni juga disebut dengan sahabat, kawan, sedekah juga. Ya Sadiq. Tuan-tuan pergi haji di Arab kan, di Makkah. Ya Sadiq. Sadiq tu kawan lah tu. Asal katanya sedekah, sadaqah. Jadi benar, jujur, berkawan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tegur di sini, sifat macam ini tidak betul. Sebab ayat yang di atas itu mengatakan, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak minta harta kamu. Kalau minta pun 2.5% saja yang wajib. Bahkan dalam tafsir Qurtubi ada dikatakan, ulama tafsir sebahagian menterjemah la yas'alkum yang di atas tu, muka surat yang sama tu, perenggan yang kedua tu, Allah tidak minta harta kamu, tapi mengapa dia minta sedekah? Sedekah tu untuk kamu. Satu lagi, la yas'alkum tu, Allah tidak minta harta kamu. Yang disuruh sedekah tu, walaupun dikatakan minta, disuruh sedekah tu, itu harta Allah Ta'ala, bukan harta kita. Jadi bila Allah Ta'ala suruh sedekah, suruh infak, keluarkan infak, dia bukan minta duit kita mana. Dia minta duit dia, minta harta dia. Siapa yang bagi harta sama kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi ayat yang di atas tu menegaskan ini sebenarnya. Jangan kedapun Ta'ala, bukan harta kamu, tapi harta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dia nak menunjukkan rasa syukur atas makrifah kita, kepercayaan kita bahawa harta itulah adalah harta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda syukur kita memberi. Jadi itulah kadang-kadang kata ahli tafsir yang dari Syria tu kata, kadang-kadang ada manusia ni, dia menyangka bahawa dia beramal baik, bahkan dia tunjukkan. Dia mengatakan apa? Bahawa amal dia ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia berbangga dengan amalan thayyib dia tu. Tapi bila diajak untuk berinfak, bila disuruh sedekah, wa bakhila, maka dia bakhil. Jadi tuan-tuan, perasanlah kita dengan ayat ni. Ayat ni tegur kita. Kita beriman, kita lah tunjukkan macam tu. Bila bab infak, jangan kita bakhil. Itu pengajaran sini. Bila bab infak, kita infak sedaya upaya kita lah, seberapa yang kita boleh. Singgit-singgit lah. Yang tak boleh ni tak mau tahu terus tentang infak. Dan orang skin, infaknya orang kaya, datuk-datuk je. Jadi kita ni, apa hak kita, apa kebaikan kita untuk masuk dalam infak tu. Makanya dalam surah Al-Mu'minun tu, walladzina hum lizakati fa'ilun, ciri-ciri orang yang beriman yang berjaya. Qad aflahal mu'minun, telah berjaya, hebat, berhasil orang-orang mukminun dalam solatnya, mereka khusyuk dan sebagainya. Itu di antara ayatnya itu, walizakati hum fa'ilun, dan untuk zakat mereka berbuat. Berbuat itu bukan mengeluarkan zakat. Imam Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir dia, lizakati fa'ilun tu, untuk berzakat tu mereka bekerja. Dia bukan tunggu duit berlebih. Dia sengaja cari kerja, cari banyak duit untuk zakat. Kan jauh macam kita ni kan, kalau dah jadi asnaf tu, tetaplah jadi asnaf. Orang kita tidak berusaha untuk mengeluarkan diri dia daripada asnaf tu menjadi orang yang penderma kepada asnaf. Apa ini tuan-tuan,
Kalau zakat itu boleh untuk satu orang. Umar radhiyallahu an mengeluarkan zakat untuk satu orang tu sehingga boleh dia jadi kaya. Bagi modal, berapa modal? 10,000 bagi ke dia seorang. Supaya dia boleh keluar dari kelompok asnaf. Jadi maknanya apa? Kita berusaha untuk menjadi penderma, bukan jadi sekadar penerima. Yadul mulia, tangan yang di atas, khairun minal yadis sufla. Jadi tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah. Iyalah, kalau takdirkan Allah Ta'ala dah berusaha pun tak boleh juga, itu lain kira lah. Cuma bila kita selesa, yang tak boleh itu kita selesa dalam zon asnaf. Tiap tahun dapat, tiap bulan dapat. Maka sayugianya, bahasa orang tua, sayugianya lah kita bekerja, ya, supaya kita dapat berinfak. Nah, ini perangai lah ni, perangai bila kita disuruh berinfak, kita agak kedekut. Bila buat mengajar, memang hebat, ayat-ayat terabur keluar. Tapi bila bab infak ni sangat macam berat nak infak. Kita jangan macam tu lah. Jangan macam tu. Sebab ancaman selepas ayat ni, ancaman dia sangat berat. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Siapa yang bakhil, siapa yang kedekut, maka innama, apa arti innama yang biasa saya sebut? Hanya, maknanya orang tu hanya yabkhal li nafsih, dia kedekut untuk diri dia. Rugi. Jadi bila kita bakhil untuk berinfak fisabilillah ni, tak kisahlah fisabilillah ni perang ke, untuk beli senjata ke, atau untuk membina rumah Allah ke, atau membiayai budak-budak yang belajar agama, menghafal Quran umpamanya, atau membantu orang yang susah, bagaimana dikatakan hari itu. Tak boleh kita nak menolong duit, sekurang-kurangnya kita tolong dengan tenaga kita, dengan kepakaran kita, memujuk, memberi motivasi. Bila dia menangis, lapkan air matanya. Bila dia haus, bagi air, tuangkan air supaya hilang hausnya. Bila dia berat, ringankan beban dia. Itu salah satu. Jadi berbuat baik. Cuma bila kita bakhil, kedekut, tak nak buat baik sama orang, tak nak menggembirakan orang, malahan suka tengok orang tak gembira, suka tengok orang susah, tak jadi. Makanya Yusuf Qaradawi dalam salah satu kitabnya Al-Halal Wal-Haram, dalam kitab ibadah dia pun dikatakan bahawa menolong saudara kita dengan infak, menolong orang miskin, bagi makan orang-orang yang memerlukan, orang-orang lapar, itu lebih baik daripada haji tiap tahun. Kita haji mungkin tak boleh tiap tahun kan, pasal tunggu kuota. Tapi umrah tiap tahun, tak apalah umrah tiap tahun, tapi janganlah sebab umrah tu tak bersedekah. Tapi kalau sebab umrah itulah tak boleh nak bersedekah, atau kedekut kita dengan duit kita sebab nak ngumpul duit sedekah, nak ngumpul duit untuk umrah saja, sedekah tak jadi, lebih baik bagi orang, lebih baik sumbangkan duit itu kepada sabilillah. Macam tu. Ya, maknanya apa? Fiqhul aulawiyat. Kita mesti faham fiqh keutamaan, mana yang kita prioritikan. Nak umrah ke yang sunat, atau yang ini yang wajib? Orang tak makan, orang tak boleh nak sekolah. Jadi tuan-tuan, jangan jadi macam ini. Sebab apa? Wa man yabkhal, siapa yang bakhil, siapa yang kedekut,
simpan duit dia, tak bagi kepada orang, padahal boleh dia bagi, maka dia kedekut untuk diri dia sendiri. Sebab duit yang kita infakkan tu sebenarnya untuk kita. Ya kan? Kita masing-masing tahu tu kan. Apa yang kita beri itulah yang kita dapat nanti. Apa yang kita tinggalkan ni, habislah. Anak isteri kita pun tak usahlah dalam kubur. Masa di rumah lagi kita belum dikubur, anak-anak dah takut dah tidur dekat kita. Kau ada yang berani mayat abah nak tidur dekat mayat abah malam, takut. Ayah dah tanam, tidur tempat katil ayah tak berani. Tu anak. Makanya ada hadis kursi, raja'u wa taraku, mereka hantar ke kubur dah, balik dah, dan dia tinggalkan engkau. Wa fit turabi dafanu, di bawah tanah telah ditanamkan engkau. Lau dhallu ma'ak ma nafa'uk, kalau mereka bersama engkau pun di kubur ni, ma nafa'uk, mereka tak akan memberi manfaat apapun untuk engkau. Jadi takutlah kepada Allah. Hanya akulah yang hidup dan tak mati-mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, hadis tu menggambarkan tak ada yang berani temankan kita, dan memang tak guna pun kalau sama-sama mati, macam sebahagian orang agama lain kan. Bila suami dia mati, isteri ikut mati kan. Ada guna? Tak ada. Yang menemani kita apa? Amal jariah kita, infak kita, baca Quran kita lah, amal soleh kita lah. Itulah yang akan datang pagi potang menerangi kita, menemani kita, ibadah kita lah, baca Quran kita lah. Makanya apa? Bacalah Quran. Sungguhnya Quran itu jadi syafi'at, memberi syafaat. Di antara syafaat dia di alam barzah, dia sentiasa menemani kita. Banyak-banyaklah baca Quran. Utamakan membaca Quran daripada membaca yang lain lagi. Bila subuh tu, sebelum baca WhatsApp, baca internet, baca apa benda, bacalah dulu Al-Quran. Lazimkan macam. Maknanya apa? Maknanya kita lebih banyak ber-WhatsApp, ber-internet daripada kita baca yang lain-lain daripada Al-Quran. Jadi cubalah ajar anak kita, langkah pertama dia subuh tu, sebelum melangkah ke mana-mana, langkah ke masjid. Yang lelaki lah ya, bawa dia melangkah ke masjid. Kemudian sebelum yang lain-lain lagi dia baca dulu Al-Quran. Kadang kita sendiri kadang-kadang kan subuh aja baca surat khabar, lebar buka kan, zap, kulit ke kulit. Patutnya tak boleh. Belum baca surat khabar, baca dulu Al-Quran. Seberapa banyak, kalau boleh daripada kulit ke kulit. Tapi tak boleh kan. Bacalah berapa yang boleh. Jadikan wirid. Ya. Jadi ya bakhil, siapa yang bakhil, tak nak berinfak, tak nak beramal soleh, maka dia sesungguhnya ya bakhalu di nafsih, dia hanyalah bakhil untuk dirinya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mari kita tolong diri kita dengan cara kita lebih banyak berinfak, sebab kita nak tambang kita di akhirat besok. Lagi banyak kita apa? More you give, more you get, kata orang kampung. Lagi banyak kamu memberi, lagi banyak kamu akan dapat. Tabung-tabung masjid isi, tak boleh puluh-puluh ringgit. Pastikan kalau boleh jangan putus hari-hari. Walaupun sedikit, amalkan hari-hari kita bersedekah untuk mengikis kebakhilan. Sebab bakhil ni tak masuk surga kan. La yadkhulul jannah al-bakhil. Tak masuk surga orang yang bakhil. Tak ngeri gitu. Tiga tu. Tak masuk surga bakhil, akun,
derhaka mak bapak, kemudian mutakabir, orang sombong, miskin, yang dijanjikan oleh syaitan, kefakiran yang dijanjikan oleh syaitan. Ini sekali dia sebut janji syaitan untuk memfakirkan, memiskinkan orang. Tapi kekayaan Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh dalam ayat. Janji-janji Allah taala bagi sedekah, bagi pahala zakat berpuluh-puluh. Tapi kita ni di ayat yang satu dijanjikan syaitan tadi, jangan kau sedekah, besok kau fakir. Itulah yang kita pegang. Yang sebiji itulah yang kita percaya. Yang Allah Maha Kaya ni kita tak percaya. Allah Maha menggandakan orang yang bersedekah ni sebanyak-banyaknya, tapi kita tak percaya. Yang kita dengar cakap syaitan, jangan berinfak sebab engkau nanti miskin, masa depan kau akan suram. Jadi kita lebih percaya janji syaitan daripada janji Allah Ta'ala yang Maha Kaya, yang Maha membalas segala sedekah dan infak kita. Jadi oleh sebab itu jangan kedaput, sebab bila kedaput padahnya untuk kita. Jadi itu kita kata, bawalah harta tu ke kubur, bawalah harta tu mati dengan cara apa? More you give, more you get. Iaitu, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir, hanyalah daripada inama tu, terhadap diri sendiri. Kekikiran, yakni kebakhilan itu hanyalah mengurangi pahala diri mereka sendiri, dan akibatnya pun akan menimpa mereka juga. Jadi tak nak ditimpa kefakiran di akhirat, maka berinfaklah. Yalah, kita ni kadang-kadang nak senang sendiri kan, makan nak konyang sendiri. Yang ada perumpamaan tu, yang seorang makan banyak sakit perut, yang seorang tu tak makan sakit perut. Alangkah indahnya kalau berkongsi, sharing sama-sama makan, kita tak sakit perut sebab konyang, yang miskin tadi pun tak sakit perut sebab lapar. Hidup itu indah. Cuma tadilah kita ni kalau tak terbelahak, kalau tak berlaju jantung tu, makan lemak banyak, tak berhenti makan. Itulah ruginya kita bila kita jadi bakhil, sebab kita nak hidup sendiri. Wallahul ghani, sedangkan Allah tu Maha Kaya, ghaniyun. Wazannya tu fa'ilun. Wallahul ghani, Allah tu kaya. Arti kaya tu apa? Tak perlu sama duit kamu. Kalaupun kamu buat infak tu bukan untuk dia, bukan macam kita kan, suruh orang berinfak, habis dia infak dia ambil untuk dia sendiri kan. Itu kita, Allah Ta'ala dia suruh tu untuk dia, tabungkan. Malah berlebih lagi, bukan RM10 kita bagi tu RM10 terima esok, tidak. Kurma sebiji boleh jadi sebesar gunung Uhud. Yang penting berinfak. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu adha'afan katsira. Siapa yang kreditkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan gandakan. Bukan satu, bukan dua, paling sikit 10 kali ganda dan lebih. Allah Ta'ala Maha Kaya. Itulah ya, Wallahul ghani. Allah Ta'ala itu adalah Maha Kaya. Jadi apa yang kita risau, apa yang kita kedekut sangat. Dan selalu kita kata gitu, bahawa al-bala la yakhudus sadaqah, walaupun hadis itu ada kelemahannya. Bala, bencana tak akan dapat melintasi sedekah. Jadi kita bersedekah, maka kita terhindar dari bala. Okey. Dawu mardakum bisadaqah. Ubati orang-orang sakit kamu dengan sedekah. Saya dulu ada cerita, kawan saya asal hilang benda-benda dia, tak dapat nak cari mana.
pening kepala, cari spek mata, cari handphone tak dapat, kunci tak dapat, dia niat sedekah. Kang sekolah kang aku sedekah. Nampak? Yang tempat tu dah berapa kali dah cari, ulang-ulang cari situ. Sakit pun macam, bila kita sakit, banyak kita sedekah. Okey, wallahul ghani, Allah Ta'ala Maha Kaya. Makna dia bahawa Allah Ta'ala tidak memerlukan siapapun. Siapa pun dia tak perlu. Kita ni kecil pun nak jadikan jadikan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan semua makhluk sentiasa memerlukan pertolongannya. Jadi bila nak pertolongan Allah, sedekah. Dan jangan takut miskin. Ya, sebab Allah akan gandakan di dunia ni lagi. Ya, saya dengar ceramah Ustaz Ebit Liu. Dia pun nak kasih sekian duit, tambah. Ya, dia bagi 1,000, tambah. Dia bagi 2,000. Dia nak betul-betul apa? Yakinkan diri dia, betul ke sedekah tu berganti. Dia bagi 2,000. Dapat. Tak tahu lah berapa last dia tu, tak tahu dia berapa dia kata dia bagi. Mana 500 dia bagi, dapat balik 2 kali ganda. Cuma jangan dihitung dengan yang 500 yang tadi tu lah. Setengah orang kan macam tu. Bila dia bagi 500, dapat 1,000, dia kira balik, alah, kalau tak bagi 500 tadi, jadi 1,500 lain kan. Bila nak berimpang macam tu, ya? Jadi yang 1,000 tadi itu adalah gandaan daripada yang 500. Dan yakinlah, jangan cuba-cubalah. Ya. Lalu saya sebut bahawa beramal ni jangan cuba-cuba. Nak cuba Allah, jangan cuba Allah Ta'ala. Yakin mesti dapat. Ya. Setidak-tidaknya pun mungkin orang lain dapat, anak kita ke, isteri kita ke. Setidak-tidaknya tidak mendapat duit, sakit terhindar, bala terhindar. Jadi bila kita tengok kadang-kadang di video di YouTube kejadian-kejadian yang sepatutnya dia kono tak kono, mungkin dia ada buat baik. Dia ada buat baik. Yang tak pernah ada rumah orang di tepi jalan tu, ada orang tolong dia. Rumah di tepi jalan tu, bila dia datang sekali lagi besok tak ada rumah. Tapi masa dia accident tu, orang yang dalam rumah tu lah keluar tolong dia, hantar dia ke hospital. Dia ingat lagi, siap dia dari hospital, dia pergi ke rumah tu lagi nak ucapkan terima kasih. Tak ada rumah ni, tak ada orang duduk situ. Siapa tu? Tak tahulah, tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang kita takut untuk berinfak ni, sebab Allah Ta'ala Maha Kaya, dia tak perlu kita, tapi kita yang perlu dia. Wa antumul fuqara, kamu tu yang sebenarnya fuqara, fakirnya berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kaya, tak perlu sama kita. Yang kita ni fakir, miskin, memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak kaya macam mana? Nak kaya macam mana? Sedekah. Allah Ta'ala gandakan. Jangan tunggu kaya baru sedekah. Tapi sepatutnya apa? Sedekahlah supaya kaya. Sebab Allah Ta'ala kaya. Jadi kita macam tu lah. Nantilah bila banyak duit baru sedekah, bila lebih duit baru sedekah. Balik, patutnya nak lebih duit, sedekah. Ikut kita lah, ikut kemampuan kita. Jadi itulah yang dikatakan wa antumul fuqara. Allahu akbar. Tuan-tuan, ayat ni cantik ya. Allahul ghani, Allah tu kaya, lawan dia kamu miskin. Kaya dengan fakir tu berlawanan. Bila berlawanan dalam satu ayat, dalam satu susunan kata, satu perangkat kata, ayat tu cantik. Jadi ayat tu cantik. Dia ajar supaya tuan-tuan perasan. Bahasa Melayu pun ada kan? Siang malam kau kuimpikan. Siang malam berlawanan dalam ayat yang berdekatan. Cantik. Pagi potang, ditunggu tangga, ditunggu di tangga. Tunggu tangga, itu ayat yang berdekatan makna. Tunggu dengan tangga, ditunggu tangga yang saya, cantik ayat tu. Jadi pagi potang,
tua, muda. Itu ayat-ayat yang berlawanan didekatkan, cantik. Ini sama lah ni. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, kamu sebenarnya yang miskin. Jadi kalau nak kaya, jadi orang fuqara, orang fakir ni nak jadi kaya macam mana? Dekati Allah yang Maha Kaya. Apa dia suruh infak, kita infak. Ya, kayalah kita insya-Allah. Cuma itu tadi lah, balasan kekayaan yang dibagi Allah Ta'ala tu mungkin rezeki itu juga. Duit bagi duit, dapat duit. Cuma cara dia berbeza-beza lah. Ya, bukanlah kita sedekah RM100 lepas tu sembahyang 2 rakaat, buka sejadah dapat 200. Tak ada macam tu dah. Dia berbagai-bagai. Ya, mungkin ada orang Allah Ta'ala tunjukkan untuk dia buat projek, panggil dia. Siapa yang menggerakkan hati orang kaya tu panggil dia? Jadi itu semua adalah cara-cara Allah Ta'ala nak menolong, nak membalas kita. Jangan nak tunggu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 200 turun lagi langit. Itu lagi kan. Dia tak disangka-sangka. Saya ada di Madinah dulu. Saya belajar. Saya tolong orang. Saya pun tak perasan tolong orang tu hebat warna. Tapi Allah Ta'ala nilai. Ya, tolong orang kasut dia, orang tua. Saya pun carikan kasut dia, macam mana saya tunjuk ni. Ya. Saya pun duduk di Raudhah. Zaman dahulu tu boleh Raudhah duduk baca Quran. Sekarang ni ramai. Bila saya duduk baca Quran, ada orang kata, "Anta talib, kau pelajar?" Ya. Dia pun pergi. Masuk ni 200. Tengok orang tu, dia makasih dah, tak ada lah. Laju je lah. 200 tuan, Allah ambil selipar orang. Upah dia 200. Cash. Jadi tuan-tuan, ikhlas. Kita tak perasan. Kita ni kalau nak ikhlas ni, kita tak perasan. Jangan kita ikhlas, kita tawaduk, kita bersyukur, tapi kita perasan. Itu belum lagi. Itu peringkat sederhana. Ya? Makanya ulama-ulama salaf kata al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas tu ialah tak perasan kita tu ikhlas. Macam tadi lah kan, nolong orang tu kesian tengok dia kan. Bukan nak harapkan apa-apa. Jadi kita tak merasa kita ikhlas. Tolong macam tu. Faman syahada fi ikhlasil ikhlas. Maka siapa-siapa yang merasakan atau yang melihat dalam ikhlasnya itu ada keikhlasan. Ikhlas tu dia rasa, dia nampak. Maka ikhlasuhu yahtaju ilal ikhlas. Keikhlasan itu perlu pada ikhlas balik. Itu peringkat itu ialah mungkin kita tak dapat macam tu kan. Tapi belajar, bila kita memberi itu senang hati. Jadi itu namanya apa? Itulah namanya tauhid. Kita memberi itu saja nakkan Allah, saja nak cari redha Allah Ta'ala. Itulah ikhlas. Orang yang ikhlas ni dia akan tawaduk. Jadi kita ikhlas tak terasa, tak perasan. Tawaduk pun kita tak perasan. Maka Allah akan berilah. Ya. Jadi tuan-tuan, beza. Surah Al-Ikhlas tu dikatakan surah Tauhid kan. Dalam surah Al-Ikhlas tu ada Tauhid. Maknanya bila kita ikhlas, itulah bila kita mentauhidkan Allah Ta'ala, di sana adalah ikhlas. Maknanya kehidupan kita tu tak ada untuk orang lain. Dan siapa yang syirik, maka dia tidak akan ikhlas. Dia buat kerana orang lain. Ya? Itulah dia. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Sifat kaya adalah sifat yang pasti bagi Allah, dan sifat fakir adalah sifat bagi makhluk. Sifat yang pasti juga bagi makhluk. Makhluk ni fakir. Kita macam mana pun kayanya kita fakir. Ya, makanya orang yang paling kaya adalah orang yang qanaah, redha dengan apa yang ada. Itu orang yang kaya.
Tapi selama mana dia mencari duit, memerlukan duit, maka dia fakir. Jadi nak jadi kaya macam mana? Alhamdulillah apa yang ada, syukuri apa yang ada. Ya? Kita dengan apa yang ada kadang-kadang tak reda je kan. Dah ada dah, tapi kurang lagi. Jadi fakir itu adalah sifat yang tak terlepas daripada kita. Maka kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya maha kaya. Tak nak macam tu. Wa in tatawallau, dan jika kamu berpaling, tak nak bersedekah, tak percaya dengan Allah Ta'ala kaya tadi, tidak taat kepada Allah, atau tidak mengikuti syariatnya, khasnya dalam ayat ni berinfak tadi, fa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ganti, tukar kaum yang selain kamu. Allah Ta'ala panggil kaum yang lain. Kamu dipunahkan, Allah Ta'ala panggil kaum yang lain. Ini ancaman ni. Maknanya kita dipunahkan, dihapuskan, maka datang kaum yang lain kalau kita berpaling daripada ajaran Allah Ta'ala. Kalau kita kedekut untuk berkorban. Makanya bila kita nak wujud dalam negara kita tu, kita mesti berkorban. Makanya orang Korea dulu kan, bila dia kalah perang, maka mereka wujud sampai sekarang sebab mereka berkorban. Semua golang anting-anting ni, golang, rantai, semua untuk negara. Dia bina negara. Lagi hebat pula dia daripada kita dah. Sebab apa? Sebab berjihad, sebab berjuang, sebab berkorban untuk negara. Jadi kita bila berkorban, maka kita tetap wujud. Tapi bila kita tak nak berkorban, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum, Allah akan cari kaum yang lain, dia gantikan kamu, summa la yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan serupa dengan kamu. Dalam tafsir Qurtubi kata, kaum ni adalah kaum Parsi. Sebab masa ayat itu pun sahabat tanya, siapa kaum yang menggantikan orang yang tak nak beriman, yang berpaling? Maka situ ada Salman. Itu kisah itu. Ada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni Salman sahabat. Dia dari Parsi. Maka nama dia Al-Farisi. Jadi Salman Adi itu. Rasulullah SAW pegang pohon Salman. Bangsa dia ni lah. Maknanya apa? Orang tafsirkan bahasa Parsi. Setengah orang ada tafsir kata orang Yaman, ya? Setengah kata orang Rom. Jadi ada beberapa tafsiran. Yang pasti orang yang kedekut akan dienyah dan punahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pun secara menyeluruh. Mungkin kita sendiri tak ada. Mungkin Allah punahkan kita dengan bala, dengan musibah. Ya, sebab mana-mana orang tak beriman kena musibah. Jadi untuk menghilangkan apa tadi ni, kepunahan tadi ni, kepunahan bangsa ni, atau kepunahan pribadi kita, ya salah satu jalannya apa? Berinfak. Kalau tidak, punah kita besok. Inilah akhir dari penafsiran surah Al-Qital atau peperangan yang dikatakan surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, satu keindahan Al-Quran. Ya, 1 minit. Keindahan Al-Quran ni, kadang-kadang ujung ayat, ujung surah, surah ni yang paling ujungnya apa? Yang paling pangkalnya apa? Surah orang kafir kan? Orang kafir. Innal ladzina kafaru kan? Akhir ayat apa? Cerita orang yang berpaling daripada Allah Ta'ala. Cerita kekufuran. Di tengah-tengahnya cerita percambahan perperangan, pertempuran antara orang beriman dan orang kafir. Tapi ujungnya alladzina tawallaw, apa dia kata? Wa in tatawallau, jika kamu berpaling, maknanya kafir daripada agama Allah, maka punahlah kamu. Padahal ayat yang pertama apa? Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, kan?
awal ayat. Penutupnya pun cerita orang kafir yang punah. Cuma tidak dijelaskan kafaru itu tak ada lah. Tapi makna dia berpaling daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kafir lah. Bahkan tuan-tuan, surah pertama turun apa? Al-Fatihah kan? Surah dalam Al-Quran yang pertama Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengok ayat yang paling akhir apa? Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbil alamin, rabbin nas. Di sana Tuhan sekalian alam. Ujungnya apa? Di antara kuasa Tuhan itu dia adalah Rabbin nas, Malikin nas. Nah, itu antara ujung awal Quran dengan ujung Quran. Awal ayat dengan ujung ayat. Semua tersusun indah. Bukan calang-calang orang boleh buat macam. Bukan buatan manusia lah. Ini bukan calang-calang orang. Memang bukan buatan manusia. Al-Quran ini indah seindah-indahnya. Mudah-mudahan semua yang kita baca hari ini dan apa yang disampaikan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua ni mendapat apa? Memberi pendorong semangat untuk kita berinfak, untuk kita terus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya adalah dengan selalu baca Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.